بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita sambung pada muka surat 170 Syarah Aqidah Tahawiyah jilid yang kedua, karangan Al-Imam Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hasnan bin Kassan, terbitan JAKIM. Insya-Allah hari ini kita sambung dalam mensyarahkan satu doa yang kita baca setelah solat ataupun juga kita baca ketika i'tidal, iaitu doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la mani'a lima a'taita, tidak ada penghalang, lima a'taita, di atas apa yang kau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pemberi, lima mana'ta, atas apa yang kau larang, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat orang yang memiliki jad, harta, pangkat dan segala nikmat. Minkal jadd, nikmat itu sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang kita baca. Kata Syekh, oleh kerana terjemahan sini ada banyak yang diumumkan, sedangkan syarah Syekh itu lebih detail, jadi ana akan baca juga teks bahasa Arab. Kata Syekh, ini merupakan penekanan terhadap keesaan. Ini syarah Al-Imam Ibn Baiz rahimahullah. Beliau berkata ini merupakan penekanan, iaitu tahqiq atau takkid terhadap keesaan tauhid rububiyah, sifat pencipta, kudrat dan segala-galanya. Ini terjemahan, cuma memang terjemahan terpaksa begitu. Kalau nak terjemah ilmiah, penterjemah terpaksa menterjemahkan dengan istilah asal kemudian nota kaki. Tapi untuk mudah begitu diterjemahkan. Ya, kita baca yang bahasa Arab. Jadi doa yang kita baca tadi, doa ini apa yang tergantung padanya? Kata Syekh, wa hadza tahqiqun li wahdaniyatihi. Doa ini merupakan tahqiq, iaitu kita mentahqiqkan, kita mempraktikkan, kita menunaikan hak liwahdaniyatihi. Kita mentahqiqkan, kita mempraktikkan konsep wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab la mani'a lima a'taita, tak ada siapa yang boleh halang sesuatu yang Allah nak beri. Dan juga sebaliknya, liwahdaniyatihi li tauhidir rububiyah, dan ini juga merupakan mentahqiqkan makna tauhid ar-rububiyah. Apa arti tauhid ar-rububiyah? Kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan dan perkara yang berkaitan dengan apa yang Allah lakukan terhadap hamba-Nya. Allah nak bagi, Allah sahaja. Allah SWT bagi, Allah sahaja yang beri. Allah nak beri, Allah nak tahan, Allah nak angkat darajat, Allah nak turunkan darajat, Allah nak beri rezeki, Allah nak halang rezeki. Apa sahaja yang dilakukan oleh Allah, Allah buat tanpa memerlukan kepada sebarang makhluk, tanpa mengharap kepada makhluk. Semuanya berada di bawah kuasa Allah.
Allah yang mencipta, Allah yang menguasainya, dan Allah yang menguruskannya. Al-khalq, al-mulk wa tadbir. Dalam segala perkara, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Bila dikatakan kita mentauhidkan tauhid rububiyah, kalau Allah nak bagi sesuatu tu berasal daripada khalq wal mulk wa tadbir. Sesuatu itu Allah yang cipta, Allah yang menguasai perkara tersebut, dan Allah yang mentadbir. Apa yang Allah bagi? Contoh kuasa. Sekarang ni ada yang dapat kuasa. Allah yang bagi. Dan kuasa tadi, bila dapat kuasa bukan bebas, masih berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadbir, segala yang berada dalam pentadbiran dan urusan dalam kuasa tersebut berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita kesihatan. Allah yang bagi, al-khalq. Allah yang ciptakan kesihatan pada diri kita. Allah yang menguasai segala perkara yang berkaitan kesihatan. Segala kesihatan kita berada di kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan dalam perkara tersebut berada di tadbir Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ar-rububiyah. Apa lagi? Apa sahaja Rabb yang menerima Rabb, apa yang sahaja Allah lakukan terhadap hamba-Nya, dia mengandungi makna al-khalq, al-mulk wa tadbir. Jadi bila kata Allah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, kita mentahqiqkan makna wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan mentahqiqkan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iaitu hamba ini merupakan marbub. Hamba ini ditadbir, ditadbir, diciptakan, dan urusannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza tahqiqun liwahdaniyatihi litauhidir rububiyyati khalqan wa qadara. Ana baca teks Arabnya, habis ni baru kita tengok bahasa Melayu. Kalau tak pun kita skip bahasa Melayu. Khalqan wa qadara. Allahumma la ma'na lima a'taita, kita mengisbatkan wahdaniyah, rububiyah, dan khalq. Allah yang cipta, segala-galanya Allah yang cipta. Khalqan wa qadara, dan semua sekali takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalqan wa qadara, ia berkaitan dengan apa yang Allah lakukan kepada hamba-Nya. Allah cipta dan Allah yang takdirkan. Wa bidayatan wa hidayata. Bidayatan, semua yang Allah beri itu berasal daripada Allah. Wa hidayatan, dan pemberian Allah, macam mana kita gunakan, itu juga bergantung pada Allah. Kita, Allah bagikan secara bidayahnya, lahir ada tangan. Bidayatan, nikmat Allah secara bidayah. Lahir ada tangan, ada pendengaran dan sebagainya. Nikmat Allah, bidayatan. Allah yang bagi. Semuanya bermula dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa hidayatan, tangan kita nak guna untuk apa pun Allah ajar. Dah dapat tangan, kemampuan kita menggunakan tangan ini, ada orang boleh tampar lah, tampar orang pun masuk juga. Ada orang dia boleh guna untuk masak, kan. Ada orang boleh guna untuk menulis, itu namanya hidayah. Dalilul hidayah. Kita belajar dalam tauhid, antara tauhid rububiyah, dalilnya apa? Dalilul khalq, dalilul taswiyah, dalilul hidayah, dalilul takdir, yang kita belajar. Bila Allah cipta, khalaqa, allazi khalaqa, Allah cipta satu benda, berarti ada kepada ada Allah yang cipta. Fasawwa, semua ciptaan Allah ini adalah ciptaan yang sempurna, tak ada yang tak sempurna. Wallazi qaddara, bila Allah cipta dengan sempurna, kesempurnaan tadi Allah bagi dengan kadar yang sesuai, ukuran yang sesuai. Allah bagi kita mata kita nampak khalq, Allah yang ciptakan. Dan penglihatan kita ada taswiyah, Allah sempurnakan. Dan penglihatan kita ada kadar yang paling sesuai. Ketajaman mata kita nampak satu benda, kadar yang paling sesuai untuk kehidupan kita. Kita boleh nampak, kurang sikit tak sesuai, lebih pun tak sesuai. Kalau lebih, muka Abang Wan ni handsome macam ni, berubah jadi tak handsome. Sebab apa? Kita nampak semua bakteria yang dekat muka, macam mana?
Kita lebih detail lagi nampak. Air yang jernih, kita nampak lebih daripada tu, kita nampak macam-macam binatang dalam ni. Ingatkan jernih, ingatkan bersih. Jadi tak bersih. Pandangan mata kita. Nama tu nama takdir. Dari takdir Allah letakkan kadar. Jadi kata Syekh, khalqan wa qadara wa bidayatan wa hidayata. Semua tauhid ar-rububiyah. Mentahqiq, kita katakan tauhid rububiyah ini, okay, Allah yang cipta, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang mencipta kita, yang rububiyah, yang segala makna rububiyah. Allah yang memelihara kita, Allah Tuhan kita, Rabb kita. Secara khalqan, dia ciptakan kita. Wa qadaran, dia yang mentakdirkan kita, kadar kita. Cipta kita, Allah kadarkan umur berapa lama hidup. Berapa banyak kekuatan yang ada, semua Allah takdirkan. Wa bidayatan, semua benda yang kita dapat berasal daripada Allah. Wa hidayatan, dan semua yang kita miliki, macam mana cara nak gunakan nikmat Allah, Allah pun beritahu. Semua orang ada otak, ada akal. Tapi nak guna otak belum tentu. Ada orang bertindak macam tak ada otak. Betul? Ini cerita betul. Walaupun kita tengok kelakar, otak semua ada. Tapi masa tu tak dapat hidayah. Masa tu Allah tak bimbing. Dia bercakap macam tak ada otak. Dia bertindak macam tak ada otak. Itu bab otak, bab akal Allah berikan. Asal ada akal. Allah bagikan bidayah dan ada akal. Tapi secara hidayah menggunakan akal, mungkin ada orang yang tak dapat gunakan akal. Ilmu Allah beri. Tapi ada orang, hidayatan artinya tiap-tiap kali kita menggunakan nikmat Allah itu merupakan hidayah Allah. Anak-anak Allah berikan, mereka mempunyai mulut, ada suara, dia pun menangis. Kan? Dia makan. Siapa ajar? Allah. Lahir-lahir boleh menangis, hisap susu. Nak kat tiba-tiba boleh buang air. Mak ayah tak buang, tak ajar anak buang air. Tunggu je. Dah terberak belum? Dah ada najis ke tidak? Tunggu sahaja. Allah yang berikan, Allah yang ajarkan, itu nama khalqan wa qadaran wa bidayatan wa hidayah. Sebab tu kalau nak terjemahkan istilah ni, dia memang tak jumpa lah, memang susah nak terjemahkan, kecuali penterjemah kena letakkan istilah tu balik dan kena syarahkan satu persatu tiap-tiap istilah yang disebutkan oleh Syekh. Sebab tu syarah Tahawiyah ni, Al-Imam Ibn Aziz rahimahullah, beliau memang menggunakan istilah ilmu tauhid. Kita kalau buka kamus jumpa makna, tapi makna lain. Makna lain daripada apa yang diinginkan oleh penulis. Khalqan wa qadaran wa bidayatan wa hidayata. Ini semua dalil tauhid, dalil tauhid ar-rububiyah. Dalil tauhid ar-rububiyah. Kalau kita belajar bab rububiyah, semua ni mesti ada. Yang Allah sebutkan secara ringkas dalam surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa thumma alladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Itu dalilul ikhraj, ikhrajun nabat dan sebagainya, semua tauhid ar-rububiyah. Huwal mu'til mani'. Allah lah yang memberi dan halang. Mu'til mani'. Kesempurnaan sifat pemberian adalah bila beri dan halang. Beri dan halang. Beri sahaja bukan sifat sempurna. Anak datang minta, ayah nak duit RM10, bagi. Baguslah yang kau. Kan? Ayah nak keluar lelaki ya. Bagi, tak bagus. Bagi semua benda tak bagus. Halang semua benda tak bagus. Al-mu'til mani' memberi dan menghalang pada tempat yang hikmah, ada kesempurnaan. Sebab tu sifat al-mu'til mani' antara sifat yang Allah yang disebutkan dalam sifat Allah, sifat yang berkaitan, dia bersangkut paut. Kesempurnaan dan pemberian adalah pemberian yang disertai dengan halang. Allah bagi kita kuasa bebas. Kita kata, kita kritik, oh raja mutlak dia kuasa bebas. Kita kritik negara-negara yang kuasa beraja mutlak. Sampai kat negara perlembagaan, raja ada tapi tak ada kuasa. Kita kritik pula. Sebab apa? Bagi saja, ada beri sahaja, bukan suatu kesempurnaan.
Halang atau tak ada pun satu kesempurnaan. Ada dan tak ada ni dengan kadarnya. Tak ada siapa yang boleh bagi sesuatu dan halang sesuatu dengan sempurna sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu Allah bagikan kita nikmat dan Allah bagi nikmat dan Allah ada nikmat yang kita nak tak dapat. Kita tahu Allah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Kita tak sedih. Kita tahu kadar yang Allah bagi pada kita itu kadar yang paling sempurna. Kadar yang Allah halang daripada kita dapat satu nikmat itu kadar yang paling sempurna. Sebab Allah lah Tuhan yang mempunyai sifat rububiyah secara khalqan, qadran, bidayatan wa hidayah. Waktu kita ulang-ulang balik. Kita tak pernah kecewa apabila Allah tak berikan kita sesuatu yang kita nak. Kerana akal kita terhad. Selalu contoh yang anak ulang-ulang balik buat dan mudah faham, anak kita ni yang kita ramai-ramai hari ni. Dia paling seronok kalau ayah dia bagi pergi playground. Daddy naik playground. Bagus. Bagi, happy, daddy baik. Tiba-tiba daddy kata, hari sekolah, daddy tak nak pergi sekolah lah, nak pergi playground. Tak kasih. Menangis. Daddy tak sayangkan adik, contoh. Dia tahu apa? Dia tahu playground je. Tapi ayah yang bijak, dia bagi, dia halang. Dia bagi pada tempatnya, dia halang pada tempatnya. Kerana kita ni nakkan nikmat, kita tahu nikmat yang depan mata kita dengan akal kita yang terhad, pengetahuan kita yang terhad. Ada orang yang nak sihat, dia sakit je dia tak puas hati. Allah kesiankan dia. Lama dah Allah bagi sihat, tapi tak buat baik. Sedangkan dia nak mati dah. Tak ada masa istighfar, tak ada masa doa, tak ada masa taubat. Suatu antara nikmat Allah, Allah bagi orang tu sakit sebelum meninggal. Peluang untuk dia ingat pada Allah, peluang untuk dia tahan diri dia daripada buat maksiat, peluang untuk dia meminta dan mengharap pada Allah, peluang untuk dia tawaduk dengan manusia. Selama ni sombong. Suatu orang yang paling baik ialah pesakit-pesakit. Walaupun pangkat besar macam sekalipun, masuk je ke hospital paling baik. Doktor suruh angkat tangan. Doktor suruh buka baju pun buka. Sebab apa? Masa tu dia merasa dirinya rendah. Bila Allah bagikan dia, dia merasa tawaduk. Tawaduk dengan manusia, mengharap kepada Allah, berdoa pada Allah. Dan satu nikmat yang besar bila Allah ingatkan kita, Allah kembalikan kita, Allah berikan asbab-asbab untuk kita kembali pada Allah dan kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa Allah berikan. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Huwal mu'til mani'. Allah lah yang memberi, Allah lah yang menghalang. La mani'a lima a'ta. Tak ada siapa yang boleh halang apa yang Allah ingin berikan. Wala mu'tiya lima mana'. Tak ada siapa yang boleh halang apa yang Allah beri. Okey. Jadi ketika baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, kita ingat makna rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kata Syekh, wali tauhidil ilahiyah. Begitu juga bila baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, kita tahu maksud dalam ayat ini juga, dalam doa ini juga mengandungi makna tauhid ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah. Kita mentahqiqkan makna tauhid al-uluhiyah. Bagaimana? Syar'an wa amran wa nahyan. Bila Allah bagi pada kita, Allah beri, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Pemberian Allah berkaitan dengan Allah turunkan wahyu. Allah berikan syariat. Allah berikan ilmu. Allah berikan hidayah, berikan ilmu. Ini bentuk-bentuk pemberian berbentuk dalam bab syarak. Bab kesihatan, semua bab ni berkaitan dengan rububiyah. Allah juga beri dengan bab uluhiyah. Sempat kita hidup sampai hari Jumaat. Allah bagi dan sempat. Secara kadarnya kita sempat hidup sampai hari Jumaat.
Secara syaraknya Allah syariatkan pada hari Jumaat amalan-amalan untuk kita lakukan. Ada kesempatan kita untuk beramal dengan amalan-amalan pada hari Jumaat. Hidup kita sampai pada waktu pagi, sempat kita. Ada amalan yang disyariatkan pada waktu pagi. Tiap-tiap tempat yang Allah kadarkan dengan rububiyahnya, ada tanggungjawab uluhiyah di sana. Sempat waktu pagi, ada amalan pagi. Sempat waktu petang, ada amalan petang. Sempat pertukaran waktu, tiap-tiap pertukaran waktu, daripada waktu gelap kepada siang, salat fajar. Matahari tegak sampai tergelincir, ada solat zuhur. Matahari gelincir dah mula terbenam, solat asar. Terbenam habis, solat maghrib. Habis cahaya, tinggal solat isyak. Malam, qiyam. Tiap-tiap kadar yang Allah berikan dengan rububiyahnya, ada tanggungjawab yang patut kita lakukan terhadap uluhiyahnya. Sebab itu tauhid rububiyah dan uluhiyah dia perlu seiringan. Tiap-tiap kali kita memikirkan nikmat Allah, kita kena tahu macam mana nak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kali Allah berikan kita kesihatan, kita tahu apa yang perlu kita berikan. Sebab itu tiap-tiap pagi kita perlu sedekah dengan 300 sedekah. Semua sendi-sendi kita perlukan pada sedekah. Sebab Allah bagikan kita hidup dan memiliki sendi, segala sendi yang ada dalam diri kita. Okay. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa li tauhidil ilahiyah. Dan begitu juga dalam doa yang kita baca ini merupakan tahqiq terhadap tauhid al-ilahiyah syar'an, iaitu ikut hukum syarak yang Allah berikan. Hukum syarak terkandung dalamnya apa? Amran wa nahyan. Kalau qada-qadar mengandungi kehendak Allah. Apa yang Allah nak lakukan kepada kita, ia berlaku. Khalqan qadaran bidayatan hidayah, Allah yang bagi. Tapi kalau syar'an, Allah minta kita buat. Hukum syarak. Perintah Allah, larangan Allah. Itu Allah suruh kita buat. Apa yang Allah perintahkan, kita kena buat. Apa yang Allah larang, kita kena tinggal. Kesempatan kita untuk dapat mengetahui perintah Allah, ini satu nikmat. Sempat kita bulan Ramadan, puasa juga. Setahun nak tunggu puasa berapa hari je. Sepanjang 365 hari ini, kalau diberikan kebebasan untuk puasa, bebas. Tak ada diwajibkan sebulan. Berapa hari kita puasa? Ada ke tak ada? Tapi Allah SWT dengan hukum syaraknya, Allah beri kita kewajipan berpuasa. Sehingga ada bekalan kita bertemu Allah dengan ibadah puasa. Nak tunggu puasa sendiri, kita tak puasa. Walaupun puasa satu hari, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran Allah. Man shama yawman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari kerana Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah ada dua maksud. Satu, puasa dalam fi sabilillah, satu mazhab. Sebagai ulama kata fi sabilillah artinya kerana nakkan jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifa. Allah jauhkan dia, Allah jauhkan wajahnya daripada api neraka sebanyak 70 kharif, 70 tahun, 70 musim gugur. Musim gugur setahun sekali datang. 70 musim gugur. Sebab kita bila cerita tentang gugurnya dosa jauh daripada neraka, sesuailah diletakkan kharif sebagai ukuran. Mana 70 musim. Musim gugur. Musim gugur ni musim pada setahun sekali. 70 tahun Allah jauhkan kita daripada api neraka. 70 tahun kalau jalan kaki pun, katalah kita tak tahu ukurannya apa. Tapi ukuran yang paling simple jalan kaki lah. 70 tahun sampai mana? Kalau jauh, Allah jauhkan dari api neraka. Itu satu hari. Dan puasa tu puasa sunat, bukan puasa yang wajib. Ni Allah wajibkan. Nikmat Allah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Syukur
Syukur Allah berikan kita nikmat-nikmat. Syukur Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita hadir majlis ilmu dengan segala kelebihan yang Allah janjikan kepada kita. Bila Allah apa sahaja yang kita mampu lakukan, sama ada Allah apa sahaja yang Allah beri pada kita dan apa sahaja yang kita lakukan kepada Allah, ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nahyan, dan larangan. Banyak yang kita tinggalkan kerana Allah. Wa huwa anna al-ibada wa in kanu yu'tawna jaddan mulkan wa 'azamatan wa bakhtan wa riyasatan fi adh-dhahir aw fi al-batin ka ashabil mukashafat wa at-tasarrufat al-khariqah fala yanfa'u zal jadd minkal jadd ay la yunjihi wa la yukhrisuhu wa lihadha qala la yanfa'uhu minka wa lam yakul la yanfa'uhu 'indak. لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. Kata Syekh lagi, kalimah Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd ini mengandungi tahqiq terhadap wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Mentahqiqkan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mentahqiqkan makna uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah seterusnya, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, teringat ada soalan daripada penonton. Bila doa ni dibacakan, Syekh sedang syarahkan, penonton tanya, Syekh, jadd ni maksudnya tak ada atuk ke? Dia panggil atuk. Jadd ni kena atuk. Kita hafal satu je. Jadd bukan maknanya atuk. Jadd artinya nikmat. Jadd artinya harta. Jadd artinya kuasa. Sebab tu kata Syekh kata apa? Mulkan wa 'azamatan wa bakhtan wa riyasatan fi zahir. Syekh kata, walaupun hamba itu diberikan kepada mereka jadd dalam bentuk mulkan, kekuasaan, wa 'azamatan, dan kebesaran, wa bakhtan, kekuasaan juga maksudnya, wa riyasatan, juga kekuasaan, riyasah, ataupun jadi ketua. Kuasa tak semua jadi ketua, tapi riyasah, kuasa, jadi ketua. Ada orang ada kuasa tapi tak jadi ketua. Ketua tu tunduk dengan dia, tapi dia tak jadi ketua, tapi dia berkuasa. Sebab tu bakhtan wa riyasatan, bahasa Arab ni diguna istilah yang spesifik. Ada kuasa dan jadi ketua. Fi zahir, secara zahirnya hamba itu diberikan segala jadd, harta, kuasa, pangkat dan sebagainya. Au fil batin, atau benda pemberian Allah yang batin, yang tak nampak. Pemberian yang tak nampak berbentuk ilmu dan sebagainya. Ka ashabil mukashafat, seperti orang-orang yang diberikan pengetahuan yang luas. Atau diterjemahkan dengan, kalau ilmu tasawuf sebut benda ni mukasyafat, orang yang dapat kasyaf. Tahu kasyaf? Dia nampak satu perkara yang orang tak nampak. Boleh jadi tidak? Boleh jadi dengan erti mukasyafat yang betul. Bukan dengan erti mukasyafat batiniyah, sufi yang batil. Boleh tak orang tengok muka kita, tahu isi hati kita? Oh, dia tu kasyaf tu. Yang main dengan ustaz tu, dia kasyaf. Ramai pelajar perempuan takut dengan ustaz-ustaz tertentu yang dikatakan kasyaf. Kalau kasyaf, dia nampaklah semua benda Sampai tahap macam tu, orang faham. Dia tahu semua benda. Kalau isi hati pun dia tahu. Dan memang ada yang jahat. Tak payahlah awak sembunyi-sembunyi pada saya. Orang lain awak boleh sembunyikan, awak tutuplah apa sekalipun. Dengan saya nampak semua. Ada yang gunakan begitu. Yang gunakan kepercayaan, mengeksploitasikan kepercayaan batil orang kepada dia. Mukasyafat, ashabul mukasyafat, orang yang kasyaf, seperti berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia bukan berlaku dengan kehendak dan kekuasaan dia.
Dia tidak memiliki. Bukanlah, oh dia ni wali ya, dia boleh kasyaf. Oh dia ni boleh jalan atas air. Baru semalam saya tengok cerita Wali Songo. Kelakar-kelakar lah. Layan. Cuti. Dah cuti-cuti. Tak ni. Tak ada kuliah. Tengok-tengok ada keluar kat Facebook Wali Songo. Oh macam-macam dia punya kuasa yang bagi. Mengarut. Bukan kita menafikan wujudnya Wali Songo. Mungkin ada orang alim. Tapi cara penyusunan cerita tu nampak sangat pengarah ke yang buat cerita, pengarah ke penerbit? Pengarah yang buat cerita. Tak faham. Penulis tak tahu. Yang buat filem lah. Yang terlibat semua. Tak faham tentang makna tauhid sebenar. Seolah-olah dia memiliki semua benda. Semuanya milik sakti, lawan sakti. Bila berdakwah tu jumpa dengan tukang sakti, sakti lawan sakti. Mana pernah nabi-nabi pergi lawan sakti, siapa menang lawan sakti pukul. Jumpa tiap-tiap masuk satu kampung kena silat, jumpa orang paling kuat dari sakti, lawan-lawan dulu. Saya tengok semalam yang jenis yang rambut dia rambut dia ada sakti. Tak sempat habis cerita sebab Facebook dia keluar sikit je. Tengok sikit je lah. Mana rambut dia ada sakti, orang nak potong pun tak dapat. Kuat lah. Kuat, boleh lawan dengan macam-macam. Apa ni? Ini cerita. Bab karamah bukan begitu maknanya. Karamah ini orang-orang yang Allah berikan kepada mereka suatu kelebihan tertentu pada waktu tertentu ketika Allah nak zahirkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, atau Allah nak bersihkan dia daripada tuduhan tertentu, atau Allah nak muliakan dia pada kadar tertentu. Juraish ada karamah. Bila orang pun tuduh dia sebagai penzina, tak ada dah. Dia tak nak cakap apa. Perempuan tu datang bawa anak, semua bukti cukup. Mak dia pun tak tahankan, dia tak ada siapa tahankan, duduk seorang. Dia tak tahu buat apa. Seorang ahli ibadah tiba-tiba dituduh berzina. Dari dulu lagi ada je orang baik yang dituduh dengan zina. Kita taklah nak kata, kadang-kadang orang buat bukti macam sekalipun kita, sebab tu kita isu-isu akan ada je. Ustaz ni sekian dan sekian didakwa di mahkamah. Kita ni yang kena tahan mulut kita. Tak payahlah ulas, kita tak tahu apa cerita di sebaliknya. Juraish masa kena tu, perempuan tu datang bawa anak. Dan tak ada apa dia boleh cakap. Dia hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok budak tu, dia cocok kat perut budak tu. Budak tu terus suara. Terus bercakap, sesungguhnya aku anak kepada Fulan bin Fulan, dan ibuku Fulanah dan Fulanah ibunya, dan ayahku sekian dan sekian. Ceritakan. Babi lagi. Bayi dan baby. Jadi babi. Bayi tadi, sebab tu saya tak suka cakap dua bahasa kadang-kadang. Dia terbawa-bawa. Bayi tadi, berapa kali dah silap. Bayi dengan baby ni. Bayi berbicara satu perkara kasyaf, satu perkara karamah yang Allah berikan kepada Juraish. Tapi bukan Juraish ni orangnya boleh pergi mana-mana bayi nak bercakap, nak aku cocok dia. Itu bukan makna karamah. Boleh berlaku mukasyafat, boleh berlaku. Allah berikan kelebihan pada orang tertentu pada tempat tertentu di masa tertentu untuk menzahirkan agama Allah atau untuk mengangkat kedudukan seorang waliullah. Dia pertahankan agama Allah, orang tuduh dia atau membersihkan dia bertuduhan. Itu boleh berlaku. Tetapi bukan dengan kuasa dia. Dia tidak memiliki perkara. Sedangkan mukjizat sekalipun, Nabi tak belah bulan hari-hari. Nabi tak adalah. Nabi kan boleh keluar air daripada tangan. Buat apa nak angkat-angkat susah mandi, cari air semua sekali. Kan boleh minum air daripada jari. Dan air itu air yang paling bersih. Tak payahlah nak cerita susah-susah. Macam mana kisah Anas datang ambilkan air Nabi SAW. Tak payah. Tapi tidak. Kerana mukjizat Nabi sendiri pun yang memiliki mukjizat. Mukjizat itu bukan digunakan dan menjadi milik Nabi SAW. Kita bincangkan bab tauhid. Mukjizat ini sebahagian daripada tauhid ar-rububiyah. Kita bincang tentang tauhid, kita akan melihat kekuasaan dan kebesaran Allah.
bukan kepada orang. Ni keluar zaman kemudian wali sekian kencing jadi emas. Mana mungkin kencing jadi emas? Kalau kata jadi, apa masalahnya? Apa cerita di sebalik karamah tersebut? Semua cerita karamah akan menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilihat adalah kebesaran Allah. Tiap-tiap kisah karamah yang ada dilihat adalah kebesaran Allah, keagungan Allah. Kisah Maryam, ya Maryam dapat makanan. Sampai Zakaria kata kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ada pengajarannya. Bukan tengok pada makanan tu. Allah cerita makanan ada. Allah cerita tentang macam mana Allah jadikan Zakaria selepas nampak anak yang begitu saleh dapat kelebihan yang tadi. Zakaria tu bangun, hunalika da'a Zakaria rabbah. Terus Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Minta Allah dapat zuriat walaupun dia tua, isterinya pun dah menopause. Tapi dia nakkan anak sebab anak angkat dia ni atau anak saudara dia yang dijaga ni sangat baik, kecil-kecil lagi. Belum baligh, dah beribadah pada Allah dan Allah muliakan dia. Kan ada pengajarannya. Dan Maryam pun bukan dia. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Bukan dia memiliki kuasa nak makannya makanan turun. Tidak. Sama juga bab kasyaf. Mukasyafat, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan wujudnya kasyaf. Namun, kisah berkaitan dengan kasyaf, ia memerlukan kepada penukilan yang sahih. Dan tiap-tiap kelebihan ataupun karamah yang Allah berikan kepada seorang wali, pasti ada kepentingan agama di sana. Dan itu tidak dimiliki oleh mereka. Wa tasarrufatil khariqah, dan ada orang dapat buat benda yang luar daripada adat. Maksudnya pemberian Allah. Kadang-kadang Allah bagi orang tu alim ilmu, kadang-kadang Allah bagi dia berlaku pada dia perkara mukasyafat, dia nampak benda tertentu pada waktu tertentu, kan? Tengah lari-lari kena kejar dengan musuh. Dalam hutan tak pernah masuk. Tapi dia kata, jom, ada jalan. Aku kata, mana ada jalan? Ikut aku. Jalan. Selamat daripada tentera. Selamat daripada kena kepung. Itu berlaku di Afghanistan. Banyak kisah. Saya tengok banyak cerita karamah ni. Sebahagian bercerita yang orang Afghan cerita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tak dengar cerita yang karut-marut orang cerita. Di kalangan Mujahidin Ahlussunnah ni, mereka kata, pernah suatu ketika mereka dikepung oleh tentera Rusia. Masa perang dulu. Nak lari, tak tahu lari mana. Ada dua kisah. Sekali mereka lari waktu malam, lari-lari sampai mereka selamat. Besok pagi bangun-bangun nak pergi wuduk, ada air, wuduk. Lepas wuduk tengok mana jalan keluar. Kita lari dari mana malam tadi ya? Tengok-tengok tempat mereka duduk situ ada di atas satu pulau. Macam mana boleh lepas sampai pulau ni, patut tak kena kejar. Okey. Berlaku, tapi bukan mereka ada kelebihan jalan atas air. Berlakunya karamah pada mereka. Kalau kisah tu sahih lah. Tapi cara penceritaan, tak adalah nak angkat mereka berjalan atas air. Tapi nak cerita Allah selamatkan mereka. Pada suatu ketika yang lain, ketika mereka tersesat dalam hutan. Tiba-tiba kawan dia kata, ada jalan. Mereka pun ikut. Oh, rupanya ada jalan. Tengah hutan, rupanya ada jalan untuk lepas. Besok pagi tengok peta, macam macam bukit dalam tadi tu lalu tu. Dari mana wallahualam? Mungkin mereka silap ke sebagainya, tapi Allah selamatkan. Allah tunjukkan jalan yang mana mereka selamat, yang selama ni orang tak nampak. Benda macam ni boleh berlaku tidak? Boleh berlaku. Tapi bukan diguna pakai untuk kepentingan manusia tertentu. Semua ini boleh berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab-sebabnya. Sebab tu kita tidak menafikan secara keseluruhan. Kita juga tidak membabi buta percaya semua cerita. Apatah lagi kisah-kisah mukasyafat, kisah-kisah karamah yang melanggar hukum syarak. Saya tengok satu video, seorang Habib ni cerita. Habib fulan dan fulan, saya lupa nama Habib fulan-fulan. Karamahnya pak, dia kata,
Dia boleh pergi ke kubur orang Kristian, masukkan orang Kristian, masukkan apa? Masukkan Islam. Orang Kristian, kubur-kubur orang Kristian, masukkan Islam di alam barzakh. Ni dari mana? Allah dah sebut dah. Nabi dah beritahu dah, dunia ni je waktu bila dah mati su'ul khatimah, mati kufur, doakan pun tak boleh. Ni cerita dia punya karamah dia sampai masuk ke alam, ke kubur, masukkan orang kafir jadi Islam. Yang lain pula kata tak payah pun, orang Kristian tu kenal Allah tu makrifatullah dah habis dah. Dah Islam dah, Islam akhirat, dunia ni dia kafir. Lain pula. Yang ni pergi Islamkan pula. Penghujungnya semua ni orang-orang yang tak betul. Tak betul fahaman dia, silap sebagainya. Mungkin bijak lah, tapi tersalah. Tersalah faham. Okey. Maka kata Syekh, fala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Maka segala yang kamu berikan kepada dia, segala sama ada harta, pangkat, kebesaran, ataupun ilmu, ataupun diberikan kepada dia berlakunya mukasyafat, berlaku pada dia tasarruf khaliqah, pemberian Allah, semua pemberian tadi, la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mereka tidak dapat, semua manfaat yang mereka dapat tadi tidak dapat melepaskan mereka daripada kuasa-Mu, ya Allah. Fir'aun ada kuasa, tapi dia tak lepas dari kuasa Allah. Namrud ada harta, tapi tak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah apa sekalipun, minkal jad, semua sekali Allah yang bagi. Jadi nak minta dengan siapa? Allah bagikan betul. Ada orang yang memiliki harta, orang begini begitu. Tapi kita nak berdoa dengan siapa? Dengan Allah. Sebab walaupun dia ada harta, kita perlukan harta, kita nak pinjam duit, nak minta dengan dia, jangan doa dengan dia. Doa dengan Allah. Sebab harta dia, hati dia, kehendak dia dan semua sekali Allah yang atur. Itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Okey, apa maksud la yanfa'u dzal jadd minkal jadd? Ai la yunjihi wa la yukhlisuhu. Wa lihadza qala la yanfa'uhu minka wa lam yakul wa la yanfa'u 'indak. Kata Syekh, la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kalimah la yanfa'ul jadd minkal jadd tak disebut la yanfa'u zal jaddu indakal jadd. Kenapa sebut minkal jadd? Mereka tak terlepas, mereka yang ada kuasa, mereka yang ada harta, mereka yang ada semua pemberian Allah tadi, mereka tak dapat melepas daripada kuasa-Mu. Tak dapat melepaskan diri daripada nikmat-Mu, kekuasaan-Mu, jadd lah, apa yang Allah beri. Semuanya datang daripada-Mu. Dan Allah tak kata wala yanfa'uhu indak, kata Syekh. Bukan berarti pemberian yang kamu bagi pada mereka itu tidak bermanfaat di sisimu. Ada manfaat. Kenapa? Li'annahu law qila dzalika awhama annahu la yataqarrabu bihi ilaika lakin qad la yadurru. Bukan berarti apa yang Allah bagi pada mereka itu tidak bermanfaat. Allah bagi mereka harta, Allah bagi mereka pangkat, Allah bagi mereka kuasa, Allah bagi mereka ilmu, Allah bagi mereka pemberian-pemberian tersebut. Tidak dapat la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Mereka tak dapat lepas, mereka tak dapat memanfaatkan sesuatu kecuali daripada-Mu, ya Allah. Tak lepas dapat, mereka tak terlepas daripada kuasa-Mu, ya Allah. Bukan dengan indak, bukan la yanfa'u indak, bukan bermaksud tidak bermanfaat apa pemberian jadd itu di sisimu. Kerana pemberian Allah ada manfaatnya. Allah bagi kuasa, digunakan kuasa untuk mentadbir dengan baik. Bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dia. Ada manfaat tidak? Ada manfaat. Allah bagi dia harta. Dia gunakan harta dia untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh nak syarahkan kenapa disebutkan minkal jadd bukan indakal jadd. Okey.
Okey, ini syarah yang ada dalam teks bahasa Arab. Okey, jadi kita sampai muka surat 171. Tuan-tuan baca sendiri ya. Okey. Kita sampai, kita sama sikit kot. Kita dah biasa lambat sikit kita lajaklah sampai 9.45 boleh. InsyaAllah. Okey. Okey, kita terus tengok pada teks yang seterusnya. Maka ungkapan kalam ini pada 171. Tak payahlah kita ulang balik. Kita tengok. Tadi tu saya ulang sebab banyak istilah-istilah tauhid, ilmu tauhid di situ, sebab tu saya syarahkan dalam teks bahasa Arabnya. Terjemahan tak salah, penterjemah tidak salah, cuma nak buat buku yang betul-betul terjemah tiap-tiap istilah, diletakkan nota kaki sebagainya, memang berat lah. Kalau tak settle. Kita nak harap yang sempurna, memang tak settle lah, tak ada siapa yang nak terjemahkan buku-buku macam ni. Jual dapat harga sama je. Sebab tu buku-buku ilmiah tak ramai terjemah. Orang suka terjemah buku-buku kisah-kisah, hadis-hadis, 30 hadis sekian-sekian. Tapi kalau buku-buku teknikal, tak ramai terjemah. Sebab apa? Sebab nak kena faham satu-satu istilah dan maksud penulis. Dia jadi susah sikit, agak rumit untuk terjemah. Bukan tak boleh, tapi letih sikit lah. Dan yang terjemah tu tak boleh nak serah pada pelajar, tak boleh serah pada orang ini. Kena seorang yang betul-betul bidang. Jadi kalau nak harapkan profesor ngadap benda-benda macam ni, dia akan jadi banyak kerja. Tak ada pembantu. Dia benar-benar jadi perlu pembantu. Sebab tu memang kena ada tim. Diwujudkan tim di mana-mana sahaja syarikat ataupun satu badan yang mempunyai kekuatan tim ilmiah yang kuat, mungkin boleh buat projek ilmiah yang sebegini. Oleh itu, okey, maka ungkapan kalam ini, iaitu kalam Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Maka ungkapan kalam ini mengandungi penegasan tauhid atau penegasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila syarah-syarah panjang Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, sebenarnya ia merupakan tahqiq kepada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu berkaitan tauhid al-uluhiyah, wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan tauhid al-rububiyah. Kita hanya sembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Wa iyyaka nasta'in, walaupun dua-duanya ibadah, isti'anah pun ibadah, na'budu, isti'anah itu sebahagian daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ta'alluqnya dengan tauhid ar-rububiyah. Ibadah iyyaka na'budu ta'alluq dengan tauhid al-uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in ta'alluq dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita minta dengan Allah, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana sekiranya ada sesuatu sebab terkeluar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah tidak termasuk dalam permohonan yang dibuat. Akan tetapi segalanya berlaku di atas kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah wajib hanya berharap kepada Allah, tidak boleh bertawakal kecuali kepadanya, tidak boleh meminta pertolongan kecuali daripadanya, tidak boleh meminta bantuan kecuali dengannya, tidak boleh meminta tolong kecuali padanya. Baginya segala pujian dan kepadanya tempat mengadu. Dia adalah tempat untuk meminta tolong. Tidak ada kuasa atau kekuatan kecuali yang ada padanya. Kalimah doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, mengandung tahqiq ada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kalau ditakdirkan, saya kena syarahkan juga daripada teks Arab. Kata Syekh, fa innahu law qaddara anna shay'an min al-asbab yakunu mustaqillan bil matlub. Kalau ditakdirkan, kalau artinya biasanya tidaklah. Kalau ditakdirkan ada suatu sebab menyebabkan permintaan kita tertunai. Contohnya sebab. Okey, nak jadi PM apa sebabnya?
Sebabnya banyak. Ini yang saya cerita. Satu benda yang kita nak tu, permintaan kita kepada Allah, tak ada satu sebab. Sebabnya banyak. Sebabnya banyak. Tapi ditakdirkan, kalau ada satu memang ada sebabnya. Satu je. Memang, kalau kita nak satu benda tu je yang kita nak. Contohnya kita ambil contoh lain dah. Kita tak ada duit. Kan? Tengok kawan-kawan semua sekali, sama-sama sengkek. Ada seorang kaya. Kan? Dan ramai kawan, dia seorang kaya. Kita sangat perlukan duit. Dia satu sebab je. Kalau dia kata okey, okey lah. Satu sebab saja. Kalau dia kata okey, okey. Kalau dia bagi, settle masalah. Mana satu, kalau ditakdirkan, suatu permintaan kita, satu hajat kita tertunai dengan satu sebab. Kata Syekh, fa innahu law qaddara anna shay'an min al-asbab yakunu mustaqillan bil matlub. Kalau ditakdirkan ada satu sebab, ialah satu-satunya sebab yang dapat mencapai permintaan kita, wa innama yakunu bi masyiatillahi wa taysirihi. Satu sebab tu berlaku dengan kehendak Allah dan Allah yang permudahkannya. Lakana al-wajib alla yurja illa Allah. Maka sudah pasti kalau satu sebab saja kita bergantung pada Allah untuk dapat apa yang kita nak, sudah pasti sebab tadi merupakan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah mahu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Maka satu sebab tadi kita perlu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap kepadanya. Kita perlu bertawakal kepadanya. Kita tak minta kepada yang lain. Kita tidak istighasah pada yang lain. Kita tidak meminta pertolongan pada yang lain. Kita hanya memuji Allah dan kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah tempat kita meminta isti'anah, tempat kita istighasah. Wala haula wala quwwata illa billah. Okey, ini yang Syekh sebut. Okey. Saya sambung bahasa Arab terus. Fa kaifa wa laysa syai'un min al-asbab mustaqillan min matlub. Itu kalau satu sebab saja kita bergantung pada Allah. Kalau ada satu sebab tu je menyebabkan kita berjaya, satu benda je kita bergantung pada Allah. Kita nak satu benda, ada satu benda je jalan untuk ada satu sebab je kita minta, kita bergantung pada Allah. Memang kita perlu bergantung pada Allah dengan satu sebab tersebut. Syekh kata, fa kaifa, macam mana pula, wa laysa syai'un min al-asbab mustaqillan bi matlub. Tak ada satu pun sebab yang tak ada satu pun permintaan kita yang hanya bergantung dengan satu sebab. Tak ada kat dunia ni permintaan kita hanya bergantung dengan satu sebab. Bal la budda min dimami asbabin ukhar ilaih. Bahkan tiap-tiap permintaan kita ada sebab dan ada sebab-sebab lain yang menyokong atau membantu sebab tersebut. Nak jadi PM, contoh ini isu, anda tak komen isu, nak komen cerita je. Okay, nak dapat semua. Nak jadi PM apa sebabnya? Bukan satu. Sebabnya dapat kursi, betul? Cukup kursi. Selesai? Belum. Nak dapat kursi, senang je dapat kursi. Pergi ambil kursi? Tak. Ada sebab lain. Betul? Banyak yang perlu dilakukan. Asbab. Di belakangnya asbab. Banyak sebab. Sampailah perlantikan. Lah sekali Agung nak lantik, Agung nak pilih. Siapa Agung nak pilih? Tak kira lah alasan apa sekalipun. Kalau Agung lantik siapa, itulah pemimpin yang sah. Penghujungnya pemimpin yang sah adalah yang dilantik oleh Agung. Macam mana sekalipun, kita tengok sebab. Tapi adakah sebab yang satu Agung saja? Tak juga. Tak ada satu sebab pun yang mustaqil. Kita nak sihat, nak kurus. Berapa orang? Geng? Ramai kita nak kurus. Sebabnya apa? Kurangkan makan. Kurangkan pengambilan kalori. Cukup? Tak cukup. Kena senam. Cukup? Tak cukup. Kita kena minum air. Tak jadi dah. Kena lagi. Satu kehendak kita tidak tertunai dengan satu sebab. Jadi kalau nak minta pada selain Allah, dia mampu ke bagi semua sebab tu? Ni nak ceritanya.
Ada orang pergi istighasah selain Allah, minta kepada Allah. Semua asbab dia mampu ke? Satu sebab pun dia tak mampu. Macam mana satu permintaan itu yang di belakangnya ada pelbagai asbab? Adakah cukup? Syekh terangkan lagi. Syekh kata, la budda min dhimami asbabin ukhar ilaih. Mesti ada sebab-sebab yang lain yang juga menjadi sebab yang membantu. Wala budda aidan min sarfil mawani'i wal mu'aradati anhu. Dan juga mesti juga bukan sebab saja. Mesti ada dapat dihalang, dijauhkan halangan-halangan untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan sekadar satu sebab, mesti ada asbab-asbab yang lain. Yang kedua, jangan ada yang halang. Kita nampak gol. Tiba-tiba kaki yang lain datang, halang. Kan? Nampak macam pas cantik dah. Lubang gol depan besar kat depan kan. Tiba-tiba ada kaki yang lain. Kan? Ada yang pentes lah. Orang bola je kita. Bola mana? Bola sana. Bola. Abang Wan pula yang kata. Nak. Kita ada pemain kebangsaan kita. Nak gol. Ingatkan nampak harapan cerah kat depan. Ada kaki lah. Tiba-tiba member masa tu dah nak tanduk. Bola dah betul-betul dia nak tanduk. Keluar pula macam-macam. Mesti ada penghalangnya. Hatta yahsul al-maqsud, sehingga mencapai maksud kehendak yang kita mahukan. Fa kullu sababin falahu syarik wa lahu dhid fa innahu lam yu'awinhu syarikuhu fa in lam yu'awinhu syarikuhu wa lam yansarifu anhu dhidduhu wa lam tahsul masyiatuhu la yahsul. Kata Syekh, semua perkara, semua sebab perlu sebab-sebab sampingan yang lain yang bersamanya, dan perlu walahu dhid, dan ada yang lawan dia. Sekiranya kawan sebab-sebab yang lain tak bantu dia dapat satu benda, dapat bola, tapi ada sebab yang lain, sebab-sebab yang lain, dapat sepak semua, dan tak ada yang halang, yang sebab membantu tidak ada, penghalang-penghalang pula tidak dijauhkan, maka tak terhasillah suatu permintaan. Syekh bagi contoh. Contoh dalam kepala anda banyak, tapi nak kita habiskan apa yang Syekh bagi contoh. Wal mataru wahdahu la yumbitun nabat. Air hujan sahaja tidak menumbuhkan tumbuhan. Illa bima yandammu ilaihi minal hawa'i wat turab wa ghairi dhalik. Menumbuh kecuali apabila dibantu dengan sebab yang lain. Udara, cuaca, tanah dan lain-lain sebab. Hujan salah satu sebab. Kita nak tanam, air saja tak cukup. Mesti ada sebab-sebab yang lain untuk maksud kita nak tanam pokok tadi, pokok jadi tumbuh. Kemudian kata Syekh lagi, summa zar'a la yatimmu hatta tusrafa anhu al-afatul mufsidah lahu. Tumbuhan kita atau pokok yang kita tanam tadi tidak boleh tumbuh kecuali selamat daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia mati atau dirosak. والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إلا لم تصرف عنه المفسدات. Begitu juga makanan, minuman dan segala perkara yang diperlukan oleh badan dan juga tiap-tiap anggota badan, semua itu memerlukan kekuatan. Semua ini perlu berkumpul untuk semuanya tidak bermanfaat kecuali semuanya berkumpul dan dijauhkan daripada perkara yang merosakkan. Okey. Kita baca habiskan, kemudian kita syarah kemudian. Wal makhluqul ladzi yu'tika aw yansuruka. Dan makhluk yang datang tolong kamu. Yang memberi pada kamu atau tolong kamu. Ma'an Allah yaj'alu fihi al-iradah wal quwwah wal fi'l. Makhluk tu pula Allah jadikan pada dia ada kehendak nak tolong kamu. Wal quwwah, dia ada kemampuan untuk tolong kamu. Wal fi'l, ada kemampuan dan dia memang kasih pada kamu. Makhluk yang nak tolong kita ni, dia ada kehendak, dia nak tolong kita. Yang kedua, ada iradah. Al quwwah, dia pula mampu. Ni syarat tiga syarat.
Orang yang nak tolong kita ni, pertama dia ada kehendak tolong kita. Yang kedua dia ada kemampuan. Yang ketiga memang dibuat. Dia ada kemampuan, dia nak tapi tak bagi-bagi. Dia nak tolong tapi tak bagi-bagi. Dia tak buat lagi pun tak dapat. Kata Syekh, makhluk yang nak beri pada kamu atau nak tolong kamu, yang mana dia Allah berikan pada kehendak, kekuatan dan perbuatan, fala yatimmu ma yaf'aluhu illa bi asbabin katsirah. Dia nak buat tu pun dia perlu pada asbab yang banyak. Walaupun dia ada kekuatan, dia pun perlu pada asbab yang banyak. Kadang-kadang kita nak call dia, nak tolong dia, minta tolong. Masa tu dah handset dia jatuh kat jamban. Masa kita perlu, ada saja asbab yang menghalang. Dia nak datang, masa dah tayar pancit. Dan di pengalaman kita banyaklah. Hari-hari biasa okey je. Waktu urgent yang kita tak dapat nak contact. Tak dapat. Kharijah an kudratihi. Dan ada saya asbab-asbab yang berada di luar kemampuannya. Tu'abinuhu ala matlubihi. Walau kana malikan muta'an. Walaupun dia seorang raja yang ditaati. Wala budda ay yusrafa anil asbabil muta'awinah ma yu'ariduha wa ma yumani'uha. Fala yatimul matlubu illa biwujudil muqtadi wa adamil mani'. Walaupun dia seorang raja yang kuat, seorang raja yang ditaati, mesti perlu kepada dijauhkan daripada asbab-asbab yang boleh menghalang daripada berlakunya apa yang kita kehendaki. Maka tidak mencapai suatu kehendak kita kecuali adanya muqtadi, adanya sebab yang boleh bawa kita kepada perkara tersebut, wa adamul mani', dan tidak ada penghalang. Minta izin habiskan satu sikit je perenggan. Wa kullu sababin mu'inun fa innama huwa juz'un minal muqtadi. Dan sebab-sebab, semua sebab-sebab yang membantu itu hanyalah salah satu daripada al-muqtadi. Muqtadi adalah suatu perkara yang galakkan kita perkara penyebab untuk dapatkan sesuatu. Falaisa fil wujudi syai'un wahidun huwa muqtadin tam. Dalam wujud ni, dalam makhluk tak ada satu benda pun jadi muqtadi satu-satunya. Wa in sumiya muqtadiyan, walaupun dinamakan sebagai muqtadiyan. Muqtadiyan artinya kalau ada confirm. Kalau ada benda tu confirm. Walaupun dalam bahasa diguna pakai. Tetapi hakikatnya tidak ada satu-satunya, sebab kita tu settle. Agung sainnya settle. Agung bahasa boleh begitu. Tapi hakikatnya tidak begitu. Mesti ada wa summiya sa'ira ma yu'inuhu syurutan. Dan dalam istilah sebab yang utama kita kata muqtadi. Tapi sebab-sebab yang membantu dinamakan sebagai syarat. Agung boleh sign, boleh lantik dengan syarat. Hantar SD. Dengan syarat begini, dengan syarat begitu. Tu semua asbab-asbab yang lain yang dinamakan sebagai syurutan. Senang nak faham ke tajuk kata Agung. Fahaza niza'un lafzi. Ini hanyalah niza' perbezaan dari segi lafaz. Wa amma ayyakuna fil makhluqati illatun tammah tastalzimu ma'lulaha fahuwa batil. Tapi kalau ada satu makhluk, dialah satu-satunya sebab untuk kejayaan satu benda, ini benda yang batil. Tak ada pun satu makhluk dalam kewujudan ni yang dia satu-satunya merupakan asbab. Wa man 'arafa hadha haqqul ma'rif wa man 'arafa hadha haqqul ma'rifah in fatalahu babu tauhidillah. Siapa faham perkara ni, maka terbukalah di depannya pintu tauhidkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alima annahu la yastahiqu wa alima annahu la yastahiqu ay yus'ala ghairuh. Dan dia tahu bahawa tidak ada siapa pun yang layak untuk dia meminta kecuali kepadanya. Fadlan ay ya'buda ghairahu. Lebih jauh lagi untuk ada yang layak untuk disembah. Wala yutawakkalu ala ghairihi wala yurja ghairuhu. Maka tidak boleh tawakal kepada selainnya dan tidak boleh mengharap kepada selainnya. Ini contoh saya berikan tentang air hujan. Dan semua sebab. Habis alhamdulillah matan hari ini habis. Jadi tuan-tuan boleh skip nanti sampai muka surat besok besok minggu depan 172. 172. Kalau tuan-tuan nak tengok balik tu, tuan-tuan tengok rakaman lah. Tengok nak talikan dengan terjemahan. Sebab anda nampak terjemahan kalau baca, walaupun betul tapi tak sampai apa yang dimaksudkan oleh penulis kerana bahasa itu sendiri. Okey. Okey.
Syekh berikan contoh air hujan. Semua contoh yang lain masuk. Doa, ada asbab-asbabnya. Doa, kita doa ada sebab tertunaikan hajat. Tapi kan satu-satunya. Doa tadi pun perlu kepada asbab-asbab. Asbab mustajab doa. Doa dengan lafaz yang betul, tidak i'tidak. Doa dengan adab-adabnya. Doa pada waktu mustajab. Doa, ini sebab-sebab yang membantu doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jauh daripada penghalang. Makanan halal, minuman makanan, tempat tinggal, pakaian yang halal dan sebagainya. Doa yang tidak dalam perkara yang haram, dan ada sebab-sebab yang menghalang. Semua ini merupakan asbab-asbab untuk satu doa. Walaupun itu doa yang Allah kata yang memang asbab yang paling utama lah. Nak apa sekalipun minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ada asbab-asbabnya, maka yang lain juga terikat dengan perkara ini. Maka tidak ada satu makhluk pun yang layak untuk kita minta tolong. Sebab semua asbab-asbab ini kalau kita tengok balik, tak ada satu makhluk pun yang mampu. Tak ada satu makhluk pun yang mampu untuk berikan semua asbab. Maka jangan pergi minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja insya-Allah. Ana rasa tak buka soalan kot, kita lambat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.